Kita sound check. Tu cakap. Testing 1, 2, 3. Testing. Welcome to Risbah Kingdom. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bertemu lagi kita dalam Welcome to Risbah Kingdom. Alhamdulillah guys, segala puji kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita bertemu lagi di pagi Jumaat Jumaat yang penuh barakah ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum tu kita sound check dulu guys. Kawan-kawan boleh dengar suara saya tak make some noise guys? Kasi kenyak bagi ni guys. Ada tak keluar? Facebook ya, sebab sebelum tu kita sound check dulu guys. Testing 1 2 1 2. Kalau saya sebut okay, korang sebut alright. Boleh guys? Kalau saya sebut alright, korang sebut okay. Boleh? Okay. Alright. Okay. Alright. How you guys feeling today? Yes. Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Sebelum tu kawan-kawan hadir daripada mana guys? Menonton ni daripada mana? Sekarang ni kita live. Untuk makluman kawan-kawan yang menonton, kita live di dua lokasi. Kahak pula. Kahak di awal pagi. Okey. Untuk makluman, kita live di dua lokasi. Satu di Facebook page dan satu lagi di TikTok Azri Walter. Kepada kawan-kawan yang mungkin baru pertama kali menonton, mungkin ada yang baru first time tonton ataupun dah lama. Sebelum tu saya kenalkan diri, saya nama saya Azri atau lebih dikenali sebagai Azri Walter. Saya lah seorang usahawan yang makan di pinggan, minum di cawan, tinggal di atas Bukit Cendawan. Saya bukan sipu, bukan mentor, bukan juga pengasas mana-mana grup Telegram, Bana dan sebagainya. So saya adalah pengasas kepada beberapa syarikat Walter. Okay. Yang pertama, rangkaian kedai gunting rambut Walter Barbershop. Yang kedua, Kolej Kemahiran, Pusat Kemahiran Walter College. Dua cawangan di Kota Baru Kelantan dan juga Space U8 Bukit Jelutong yang mengkhususkan memberi latihan dalam bidang kemahiran gunting rambut lelaki dan juga dandanan rambut wanita. Dan untuk makluman guys, alhamdulillah berita baik sikit, hasil daripada hanyakan setiap hari di media sosial ni, live pagi, petang, siang, malam, tonggang, terbalik. Alhamdulillah guys. Saya baru saja semalam dimaklumkan oleh tim Walter College yang mana kita dapat satu orang kata biasiswa. Okey, biasiswa daripada satu pihak ni untuk menaja seramai 40 orang anak-anak ataupun mereka yang di dalam golongan B40 untuk belajar kemahiran gunting rambut ataupun dandanan rambut wanita secara percuma guys. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. So itu antara, Allahu Akbar, itu antara natijah dia kan. So setiap hari saya make some noise, muncul di media sosial ketika hujan, panas, ribut dan sebagainya. Saya keep showing up every single day. Ketika ada masalah, tak ada masalah, ada masalah, tak ada masalah, saya tak peduli. Saya mesti nyak sampai lunyai. Dan hasilnya lebih ramai orang start tahu tentang kewujudan diri saya, kewujudan saya punya pusat perniagaan dan sebagainya. Okay, 40 orang guys. Maksudnya kita akan cari, mungkin korang ada kalangan adik-adik atau anak-anak, saudara sesiapa yang mungkin mencari-cari kerjaya tapi mungkin ada masalah keuangan, mungkin tak mampu. Jadi Walter College, alhamdulillah kita ada biasiswa bernilai lebih kurang 7,000 tak silap saya. Maksudnya belajar tanpa bayar balik lah. Okay guys, untuk 40 orang. InsyaAllah kita sedang dalam rangka ni untuk close satu lagi projek untuk 1,000 orang, yang mana kita akan taja 1,000 orang belajar dari kalangan anak-anak dalam kategori B40 guys. Okay. So untuk makluman, yang bestnya bila diorang belajar 2 bulan ni, lepas tu diorang kerja sebagai barber, boleh jana pendapatan sebulan purata RM2,500 hingga RM4,000 guys. So diorang ada kehidupan, boleh kerja dan sebagainya. Okay. Dan seluruhnya saya juga adalah pengasas kepada syarikat Walter Distributor, yang mana kita mengkhususkan memberi latihan-latihan kepada anak-anak muda yang nak jadi usahawan, yang dihenyak sampai lunyai pagi sampai malam, kaedah Rainbow. Jualan secara direct selling, face to face marketing, makan maki secara langsung
Dan seterusnya pasukan digital Walter yang mana kita khususkan sama juga menghabiskan produk-produk yang orang lain di pasaran menggunakan jualan digital marketing dan juga telemarketing. So perjuangan saya sebenarnya lahirkan usahawan-usahawan ni bukan kita nak jadi a pounder, kerana di luar sana telah ramai sangat a pounder, tetapi matlamat saya adalah untuk melahirkan lebih ramai distributor. Okay? Distributor. Maksudnya pengedar. Mereka-mereka anak-anak muda yang akan membangunkan syarikat distributor, menjadi pengedar, habiskan produk orang, enyak produk orang tanpa pening-pening untuk buat produk sendiri. Dan seterusnya, saya juga adalah pengasas kepada Isbah Kingdom. Okay? Isbah Kingdom ni sebuah rancangan di media sosial secara langsung dan juga video podcast kepada kawan-kawan yang ada Spotify, ada kelapangan kalau tengah bawa kereta, rasa sendu, kepala otak, tak berapa punchen, boleh search Azri Walter dekat Spotify, boleh dengar perkongsian-perkongsian secara Okay guys, lebih kepada angguk tetamu kita. Tetamu kita kalau angguk senang lah tuan. Intro. Okay, so sajalah sebelah ni. Sebelah saya. Assalamualaikum guys semua kawan-kawan yang tonton. Kalau dekat TikTok, lag, kau hempaskan handphone, boleh gerak ke Facebook. So dengan saya sekarang ni, saya punya kita panggil saya punya penjaga. Okay, penjaga kepada kita panggil apa? Isbah Kingdom punya keisbahan, Tuan Amirul. Tuan Amirul ni pun samalah, datang daripada media sosial, menjadi penganut dan akhirnya terpenganut akhirnya terpengaruh dan terclose datang sinilah. Okay. So Amirul ni korang dah pernah sebelum ni pernah dengarlah kita punya sharing berbual, tapi kita pagi ni kita nak bual-bual perkara manfaat lah. Amirul ni anak muda daripada Ganu. Set Ganu ada guys, set Ganu sini, set Ganu kita, set Naka ada, set Naka, set Maka ada. Set Maka. Mana set Maka ada pagi ni, Ganu boh, Isbah. Kalau Ganu cakap Isbah lah. Ganu ada set Ganu. Kalau Ganu lah. Apa batang buruk apa mana? Batu buruk. Batang buruk tu kuih ya. Batu buruk guys, okay, daripada Batu Buruk Kuala Terengganu. Okay, so Amirul ni tak tahulah apa lalu tuju hidup dia. Sebab dia best student kan, best student, matrikulasi. Besut adik, siap besut Ganu lah. Besuk ni kena nyari ke Kelantan lah. Satu langkah ke Kelantan nyari Kelantan. Okay, so sajalah saya bual dengan Amirul ni kerana apa saya berbual dengan Amirul pagi ni? Sebab apa? Cuba teka. Sebab saya dah tak ada siapa nak bual. Tak ada lagu kau je. Tapi saya memang selalu saya spontan je kan. Saya tak ada beritahu pun nak live ke apa benda. Semua korang tengok yang saya live sebelum ni, saya semua tak ada spontan tak ada beritahu pun. Tuan Zakaria daripada Setiu. Apa khabar Setiu? Setiu hadir. So Amirul ni dia seorang lelaki. Okay, obviously kita boleh nampak lah seorang lelaki yang ada graduan dalam kejuruteraan. Betul? Kejuruteraan Megatron apa? Mechanical dalam bidang sarjana lah. Okay, betul. Master lah. Okay. Master yang belajar secara peran. Okay tuan, apa kita bual pagi ni tuan? Okay, mungkin kita boleh cerita sikit pasal pengaruh social media. Tadi tuan ada cerita pasal macam mana tuan selalu hadir dekat social media ni. Lepas tu boleh hasilkan kolaborasi dengan sampai ada orang taji apa semua kan. Saya sebenarnya kalau close daripada media sosial dengan live ni, saya close sale tu sebenarnya Isbah lah kan. Cuma rugi. Tak tahulah kenapa orang meniaga tak berapa main media sosial sangat kan. Sebab kalau ikut statistik disebabkan PKP hari tu kan, semua orang buat online and personal branding, 93% orang beli sebab dia kenal orang tu. Maksudnya orang tu muncul kat social media
buat konten, contohnya macam TikTok, buat konten. Lepas tu orang lebih percaya untuk beli dengan macam ejen. 93% berbanding dengan beli dengan HQ, dalam lebih kurang 30 ke 40% je. Tu statistik dia. Maksudnya memang powerful social media ni. Lebih kurang. Itu maksudnya soalan ke bagi tahu tu? Tu bagi tahu. Bagi tahu. Okay guys, tu antara fakta-fakta. Dia bila dengan orang-orang master bana ni, dia lebih pada banyak fakta. Berapa persen tadi? 3.3 dibundarkan berapa tadi? Berapa? 93%. 93% pelanggan membeli based on pengaruh Pengaruh. Influence. Kan? Terpengaruh. Okay. Jadi cuma guys, pagi ni apa kita nak kalau apa isu semasa guys, boleh kawan-kawan tulis kat ruangan komen tak, apa isu semasa yang sedang hangat, mungkin semalam dan mungkin pagi ni ketika korang bangun tidur yang terus scroll media sosial tu. Okay, apa isu semasa ini, boleh kawan-kawan typekan sedikit ataupun hempaskan handphone tu. Apa isu semasa yang berlaku guys sekarang ni dalam Malaysia, yang viral ke apa benda, ada tak? Mungkin kita boleh sedikit sebanyak mengulaskan perkara ni. Wan Suhaimi, isu mengamuk dalam 7E. Syed Gaddafi, isu semasa mak buat live maki staff 7-Eleven. Okay, so boleh tak ulas sikit saya pun bila saya scroll TikTok, Facebook, adalah kita nampaklah perkara yang berlaku tu. Tapi bila saya renungi, kan, saya tatap wajah akak tu. Saya tatap wajah akak tu di masa dalam video 7E tu. Bila saya tatap wajah akak tu guys, kau tahu tak apa saya dapati? Ini based on saya punya pemerhatian. Bila saya tengok wajah akak tu, kau tahu tak apa yang saya dapati? Tuan tahu saya nampak apa? Apa tuan? Macam menarik tu. Saya yakin tak ramai yang nampak benda ni sebenarnya. Tapi saya nampak tuan perkara ni. Bila saya tengok video tu, saya tengok wajah akak tu, saya nampak sesuatu. Okay? Tuan tahu saya nampak apa? Tak tahu. Tak tahu. Korang tahu guys saya nampak apa? Tapi korang nak tahu ke? Tapi kalau tak nak tahu tak apalah. Sebab saya tengok ramai ulas pasal ni kan. Cuma mungkinlah saya boleh boleh ulas sedikit. Okay. Sebenarnya Syed Gaddafi, Tuan Syed Gaddafi kata nampak kecewa, penat, sedih. Korang nampak apa guys bila tengok wajah akak tu? Saya nampak satu benda yang berbeza daripada orang lain. Okay. Saya tak tahulah kenapa saya punya mata saya ni, mungkin disebabkan power rabun tu sangat tinggi. Okay, mungkin dia nampak dia jadi lain guys. Okay. Tuan Ni Azmi nampak hidup ni keras. Sebenarnya saya nampak, bila saya tengok video akak tu, saya tatap betul-betul. Tanpa saya baca komen, saya tataplah sekali imbas, 2 kali imbas, 3 kali imbas, maka saya dapati, saya nampak tuan. Apa tu? Saya nampak Sloopy kat belakang tu. Tahu tak? Sloopy. Mesin Sloopy tu. Oh, mesin legend tu. Bila saya nampak mesin Sloopy dekat belakang akak tu, saya teringat, ya Allah, ini dulu-dululah, zaman kanak-kanak, zaman-zaman sekolah dulu. Memang kalau selalulah nak beli tu, tapi tak berapa mampu, keras. Okay, bila nampak Sloopy tu, teringat hidup ni keras. Dulu-dulu tak mampu nak beli, betul tak? Jadi itulah apa yang saya nampak dalam isu yang berlaku di dalam video tu. Okay? So masing-masing ada penampakan masing-masing, tapi itulah dikatakan bahawa setiap orang apa yang dia nampak tak sama. Okay guys, legend tu Sloopy, betul tak? Dulu guys, korang ingat tak? Dulu zaman-zaman keras, tak, yang zaman kanak-kanak, Sloopy tu siapa dapat minum Sloopy dia kira orang berjaya lah, betul tak? Siapa kalau dia minum Sloopy tu, dia kan insya-Allah, ya Allah kayanya dia. Lepas tu dia dah minum Sloopy, lepas tu dia naik kereta pula, kereta bapak dia tu automatik. Bapak dia ada kunci dekat gantung kat dia punya tali pinggang tu. Dia tekan cing cing.
boleh buka pintu. Style lah. Dulu mahal dia rasa, mampu ice pop je. Betul lah Tuan Syed Gaddafi terbahak-bahak pagi ni. Tu Tuan Syed Gaddafi. Itu yang saya nampak dalam isu ni. Okay. So apa lagi guys? Tuan mungkin ada perkara. Bagi saya dari sudut konten lah. Memang kalau kira dia ni kepala otak dia konten je. Ini dinamakan ekonomi. Yang bagi dari sudut konten lah. Kalau kita tengok sebenarnya sama je. Dulu orang layan TV. Cerita-cerita tu orang layan kat TV. Kalau orang sebelum kita lagi layan benda tu dekat radio. So benda ni bagi saya sama je. Tapi cuma tempat orang lepak untuk layan untuk tengok cerita. Sebab tu kita tengok, bayangkan kalau lah cerita tu menarik kan. Kalau dulu contohnya kalau orang marah apa semua kat kampung, mungkin satu kampung tu tahu. Tapi kalau sekarang sama. Dia punya sistem tu sama. Ada orang marah, lepas tu macam ada television. Kalau dulu macam contohnya kalau tengok kalau contoh TV3 dikeluarkan rating. Satu drama ni keluar berapa ribu, berapa juta orang tengok. Sama kes, benda sama berlaku dekat media sosial sekarang. Even saya boleh cakap ramai dah rumah yang memang tak upgrade dah dia punya TV. Sebab apa? Sebab kita punya phone ni adalah new television. So siapa-siapa yang entrepreneur, usahawan, kalau dia tak menggunakan media sosial ni dengan sepenuhnya, fully utilise, memang rugi lah. Sebab memang orang kau fokus. Bayangkan dulu TV, stesen TV television yang keluarkan konten tu secara berbayar kan, keluar kos tinggi apa semua kan. Tapi sekarang hanya klik je, kita dah boleh buat konten and orang boleh tengok konten kita. Maksudnya pentas lah media sosial ni pentas penuh dengan kepelesuan Jadi maksudnya behavior manusia lah dia suka tengok apa berlaku, siapa salah, siapa betul, apa kita boleh belajar kan, apakah lauk-lauk yang tersembunyi. Macam hari ni kita dapat tak ramai guys nampak sebenarnya ada Sloopy kat belakang tu. Hanya di Isbah Kingdom je kita nampak Sloopy. Ramai yang komen, ramai kawan-kawan kita komen teringat zaman-zaman nak minum Sloopy tak berapa mampu kan, tapi hidup ni keras. Okay, so mungkin ada lagi guys. Tuan saya tuan ni lah sambil-sambil tu boleh tengok. Tapi tak payah, biasalah. Okay, abang tak stres ke live dalam studio tu? Tak dik, tak stres dik. We are having a good time. Tak stres. Saya bangun pagi excited rasa nak buat live, nak buat video. Kenapa yang tengok rasa stres ke? Yang tengok, tapi okay, bab stres ni, bab tekanan ni, tapi tak apalah, bab lain lah. Okay tuan, mungkin tuan boleh ulas. Okay betul. Dia ni memang, dia ni tengok wajah pun dah tahu, dia ni pembaca buku. Dia ni dia panggil lebih kepada ulat tiket. Okay, tuan, okay, boleh tak tuan share sikit tentang yang buku yang tuan selalu cakap tu apa? Seven Habit of Habitat tau. Boleh tuan sharekan sikit? Okay, buku tu Seven Habit of Highly Effective People. Okay. Dalam buku tu dia ada cerita yang paling pertama sekali, dia ada 7 habit. Yang pertama sekali pasal... Buku ni siapa tulis ni? Robert Ajmain ke apa? Stephen R. Covey. Stephen R. Covey. So, kalau dalam buku tu habit yang pertama, dia bukan cerita pasal habit kau bangun tidur pagi, perlu bangun awal, apa semua, journal. Bukan habit tu. Tapi habit yang lebih core. Which is kalau orang... yang pertama adalah habit proaktif. Sekejap, sorry guys, saya pagi ni, pagi ni saya belum minum kopi lagi. Guys, tolong guys, siapa-siapa yang free, tolong orderkan kopi boleh? Almond Hot Latte. Saya tak sempat order tadi. Boleh tak guys, kawan-kawan yang tonton? Hantar sini, kat sini. Isbah Kingdom. Almond Hot Latte. Tak sempat tuan tadi. Tak sempat, saya nak order tadi. Dia apa sebab hujan kan. Grab pun tak buka lagi. Tolong guys, siapa free? Jadi hantar sini Okey, sambung. Okay, bila cerita pasal habit proaktif ni, dia punya simple benda yang paling senang nak faham, macam yang Tuan Aziz cakap lah. Hidup ni apa-apa yang berlaku adalah 100% kita punya tanggungjawab. Maksudnya bila
dapat kita sesuatu problem, kita stres, kita jangan fokus pada problem tu. Tapi kita fokus macam mana nak solve problem tu. Tu habit proaktif lah. Maksud kena ada habit yang tu. Ni untuk jadi orang apa ni? Jadi orang berjaya lah. Jadi habit yang efektif lah. Berjaya lah. Maksudnya 7 habit yang kena ada untuk jadi orang berjaya. Orang yang efektif lah. Efektif. Apa beza efektif dengan berjaya? Kalau yang tak berjaya tak ada efek lah. Bukan. Tak, saya tak tahu. Tuan kena ajar saya lah. Saya bukan master. Okay. Ya. Okay, dia punya macam berjaya ni lebih general lah. Saya cakap. Saya yang boleh kopi lah. yang kalau berjaya ni lebih general lah. Tapi bila kita sebut pasal efektif ni, mungkin yang biasa dengar tu lagi perkataan ni adalah efficient. So efektif dengan efficient ni yang berbeza adalah efektif ni adalah benda tu jadi ataupun tak. Kalau efficient, benda tu dah jadi tapi kita nak perbaiki. So dari dari buku tu adalah habit yang macam mana at least kita nak berjaya. Kira macam bukan berjaya betul ke, tapi dari sudut general lah. Maksudnya kalau berjaya tu boleh ada efficient dengan efektif. Ni kita cerita pasal efektif saja. Benda tu work sahaja. So untuk tu yang pertama lah. Yang kedua apa? Yang kedua, and if everything begin and if in mind. So dia cerita pasal habit, macam mana kita nak jadi leader kan. Kita first dulu. Kita first dulu yang perlu jadi leader diri kita. Apa kita punya pandangan jauh, kita punya vision. So lebih kurang macam tu lah. Tu antara habit yang menarik dalam buku tu. Sebab selain pada buku tu, kalau orang macam nak setting dia punya habit, satu lagi buku yang menarik saya boleh kongsikan iaitu Atomic Habit by James Clear. So bagi saya, kalau kita tengok dekat media sosial sekarang, ramai orang stress, anxiety apa semua kan, overthinking. Bagi saya, dalam buku ni ada cerita pasal focus on process, not the result. Ramai orang dia focus on the result. So let's say result tu, okay, sekarang ni dia ada masalah. So result yang dia nak adalah dia punya selesaikan dia punya masalah. Tapi proses untuk selesaikan dia punya masalah tu adalah, contohnya dia kena buat sales. So apa yang dia kena fokus adalah buat sales. Bukan fokus pada aku ada masalah, aku ada hutang, ada apa semua. Sebab apa? Sebab dengan fokusnya kepada sales, secara langsung akan solvekan dia punya problem, iaitu masalah kewangan tu. Sebab contoh kalau kita tengok orang main bola, kan, orang main bola, proses dia adalah untuk fokus kepada strategi bola. Result dia adalah dekat scoreboard lah. Logik ke tak kalau orang tu dia nak menang, dia nak 3-0, tapi dia tengok dekat scoreboard tu, dia tengok result tu, tak bergerak. Tapi kalau dia fokus kepada apa yang coach dia suruh, strategi, secara tak langsung dia akan boleh menang game tu. Baik. Tapi saya dapati tuan, Ya, tuan. apa ni yang buku-buku 7 habit bana apa semua, lainnya saya rasa semua orang tahu lah Dia saya rasa dia semua orang tahu. Cuma orang tu dia memang dah tahu, tapi dia nak baca, dia tahu macam tu. Kan? Betul. Ada satu macam tapi betul lah, dia macam orang tu dia tulis, dia bagi nampak style sikit. Tapi saya rasa benda yang supposedly semua orang tahu sebenarnya. Sebenarnya benda sama je, cuma perspektif. Sama dengan cara dia melihat. Sama dengan social media ni. Kadang-kadang orang dia ada imposter syndrome. Sudah, apa sindrom pula tu? Imposter syndrome, dia rasa Macam mana tu imposter syndrome? macam benda ni, imposter syndrome ni, dia rasa tak nak aku post benda ni, orang dah tahu. Nanti orang dah tahu apa semua kan. Sebenarnya kalau kita tengok orang speaker-speaker yang famous kan, contoh macam Baskin Robbins, Robert Ajmain. Sebenarnya dia orang bagi tahu benda yang sama je. Contoh macam Gary V, dia cerita pasal kindness. Semua orang cerita pasal benda baik. Tapi dia punya Nabi SAW 1400 tahun dulu kan dah sebut dah,
orang yang sebaik-baik di antara kalian yang memberi manfaat kepada manusia lain. Betul tak? Buat baik ah. Buat baik. Daripada dulu lah kiranya. Tapi cara persembahan dia, dia punya storytelling dia, perspektif way daripada dia punya kedudukan tu. So siapa-siapa yang nak buat konten, even kita rasa benda tu as simple as menulis ataupun memasak, mesti kita ada. Sebab kalau kita buat benda tu dah lama, contoh kita masak dah lama, kita dah 10 tahun masak apa semua kan, mesti kita akan ada trik ataupun tips yang orang mungkin tak gunakan. Maksudnya kadang-kadang benda tu kita rasa kita tahu, tapi ramai je orang tak tahu kan. Betul. Tuan, contoh ada kawan kita tanya, Cyrus Aris, dia tanya kalau nak dekat TikTok nak buat live kena 1,000 follower ke? Betul tak tuan? Betul, 1,000 follower. Saya tak tahu pula. Tengok dalam. Saya okey. Saya jujur, saya bukan sombong, bukan riak. Saya tak tahu rupanya dekat TikTok ni nak buat live kena ada 1,000 follower. Saya tak tahu. Sebab bila saya buat konten pertama dengan kedua, tiba-tiba dah pergi 15,000. Jadi saya tak sempat tahu bahawa rules dia 1,000. Bukan belagak, tak ada sombong, tak ada riak apa. Tapi saya memang tak tahu. Saya bukan maksudnya saya bukan tahu apa kriteria dia, tak tahu. Saya buat dulu lepas along the way baru saya tahu. Orang cakap kena contoh hari tu saya buat video, saya kata cara nak buat live, tekan je live terus live. Lepas tu orang cakap tak boleh belum 1,000. Baru saya tahu rupanya kena 1,000 dulu kat TikTok. Jadi maafkan saya, itu adalah kesilapan saya kerana saya memang tak tahu bahawa dekat TikTok kena ada 1,000 baru boleh live. Okay, tapi kepada yang baru nak cuba buat live dekat TikTok, dia memang kena 1,000 dulu baru boleh buat live. Macam saya tak sempat untuk tahu bahawa dia 1,000. Okay, memang terus boleh buat. Saya punya prinsip, whatever you do, always be a good one. Apa-apa kita buat yang terbaik tuan. Itu saya punya prinsip tuan, hidup saya. Contoh bila ketika zaman saya main bola, saya make sure saya main tahap, saya tengok dalam Allahu Akbar, dalam bola tu apa level paling tinggi, saya make sure saya mesti isbah ni. Betul. Super League saya dapat rasa, main Malaysia saya dapat rasa. Lepas tu bila saya kerja, saya make sure saya buat yang terbaik. Dalam kerja kerajaan, orang nak apa, APC, saya dapat APC. 2 tahun kerja saya dah dapat APC. Lepas tu bila saya buat bisnes, saya buat format, saya make sure satu Malaysia mesti tahu saya punya format, mesti tahu saya punya brand. Lepas tu saya buat barbershop, saya make sure barbershop saya mesti dapat buka banyak, mesti isbah, mesti ramai orang boleh kerja. Lepas tu bila saya buat content, saya make sure saya mesti outstanding, mesti buat terbaik. Ketika orang baru nak start fikir nak buat live ke tak, saya dah start buat dulu. Ketika dia baru nak fikir nak buat keputusan nak buat ke tak, saya dah buat 5 kali. Ketika dia baru nak fikir nak buat konten apa, saya dah 10 konten. Saya always buat yang terbaik. Itu saya punya prinsip lah. Kan? Sebenarnya benda ni dia ada 3 stages. First stage adalah keep going. Maksudnya bila kita buat konten, kita kena ada fasa pertama adalah kita kena selalu je buat. Konsisten. Selalu buat sampai satu masa kita rasa stres tu datang. Kita nak create content ni stres kadang-kadang. Stres tu datang, kita ada 2 pilihan lah. Satu, kita nak teruskan ataupun tak teruskan. Bila kita dah melepasi fasa tu, kita akan masuk ke fasa kedua, iaitu get good. Kita dah jadi penambahbaikan. So get good ni macam mana kita nak dapat? Daripada keep, kita bergerak, dah tak bergerak, tak stop ni, tapi kita nak jadi bagus. Okay, quantity over quality. So orang cakap kena hasilkan, cari tips tu, cari tips ni kan. Cari tips tu untuk hasilkan benda kualiti. Tapi sebenarnya kualiti ni perlukan kuantiti, perlukan proses. So ada satu kajian kan, dia ada dua pihak lah. Satu pihak ni dia kena buat pot yang tanah liat tu. Kena buat yang benda tanah liat tu. So dia bagi masa tempoh 30 hari. So yang seorang ni dia beri masa 30 hari tu untuk buat satu pot. Maksudnya dia tiap-tiap hari tu dia just fikir macam mana untuk hasilkan satu pot dia. Satu manusia lagi dia buat satu pot sehari. So yang bila di examine juri tengok yang buat 30 pot ni better, jauh
lebih bagus daripada yang buat satu pot sebulan. Maksudnya the power of quantity. Maksudnya dia memang dia sifat orang tu ke tuan? Dia bukan sifat orang tuan. Dia memang dia punya teknik dia. Tak, bukan. Tapi maksudnya sebenarnya memang orang tu lah dia memang jenis dia suka kaji dulu baru nak buat Memang itu antara behavior manusia lah. Siapa guys ada macam tu yang dia ada macam tu, dia maksudnya nak buat sesuatu benda, dia suka nak macam kaji dulu, evaluate, ambil masa, takes time, tengok, fikir. Siapa macam tu? Ada tak kawan-kawan? Ini kita nak tengok lah. Sebab benda ni tak ada salah pun. Dia macam apa ni? Preparation lah. Tapi cuma kadang-kadang dia, itu yang jadi kadang-kadang saya kajian tempatan. Cuma benda ni bagi saya dia kena kawal lah. Dia kena kawal sebab takut dia akan melambatkan proses untuk kita memulakan sesuatu. Sebab kita terlalu banyak kaji. Kadang-kadang ada orang marah, banyak kaji lah, hentak aje lah. Betul. Tapi ada orang dia tak boleh digest dengan hentak tu. Dia memang struktur otak dia tu dari segi daripada medulla oblongata sehinggalah osteoporosis, dia memang jenis dia memang dia kena jadi struktur dia nak ni macam tu. Betul lah Betul. Sebab kalau kita cerita pasal yang tuan cakap Adian, dia punya struktur otak kan. Manusia ni ada dua jenis. Dia lain-lain. Dia ada dua jenis lah. Seorang ni jenis yang otak kreatif. Satu lagi jenis otak sintetik. Okey, otak kreatif ni dia boleh bergerak secara kreatifnya. Dia sendiri dah boleh bergerak. Tapi otak sintetik ni dia perlukan tips-tips. Dia rajin, tapi dia perlukan tips-tips untuk dia execute. Maksudnya kita tak bolehlah balon setengah orang macam ni kan, sebab lain-lain orang lain. Kadang kita tengok wajah dia macam tu, kita tak nampak dia punya kepala otak betul. Okey, cuma kita kena kawal lah. Okey. Memang kena kawal cara-cara kita mengisbahkan perkara tu. Riu, kalau saya henyak dulu baru kaji kemudian try and error. Buat pola tapi tak ikut trip. So macam-macam jenis-jenis minda setiap orang Tapi bagi saya, kalau untuk usahawan, dia sesuai untuk orang yang jenis terus execute tu. Lepas tu dia repair in the progress tu. Bagi saya lah. Kalau yang selain daripada tu, dia boleh juga, tapi dia akan ambil masa, ambil apa ni, takes time. Dia punya proses tu lebih lambat untuk start lah. Dan dia lebih mudah stres. Kalau ada orang dia tunggu nak firm baru dia rasa best nak buat. Ada orang macam tu tuan. Betul. Dia memang, sebab tu ada information. orang sesuai untuk kerja. Contoh macam semalam kita temu bual dengan Shidi. Shidi belajar ijazah Ijazah perniagaan antarabangsa. So bila Shidi cakap dalam silibus tu, dia sebenarnya banyak belajar tentang macam mana nak menguruskan syarikat yang dah siap. Betul tak? Betul. Jadi kalau untuk orang tu yang dia jenis susah untuk nak start proses tu, jadi dia boleh untuk dia kerja dia sesuai. Sebab kebanyakan proses tu dah ada. Dia just teruskan ataupun implement, berbanding dengan orang yang start from scratch. Betul tak guys? Yang start from scratch ni dia totally different attitude. Result oriented, enyak dulu. Betul. Cuma masing-masing ada jenis masing-masing. Tak semestinya saya cakap yang jenis macam tu tak boleh berniaga, boleh. Cuma kalau dia tak kawal, akhirnya dia akan stres sendiri. Berbanding dengan orang yang memang kena nyak. Yang dia nyak, dia tak stres. Dia suka waktu dia repair. Dia suka waktu dia repair. Tapi dia pula dia pening masa nak repair tu. Okay. Mungkin ada guys soalan lagi, perbualan. Tapi okey ke bual macam ni pagi-pagi ada kawan berbual. Cuma ni lah kopi guys, tolonglah korang. Allah, letih betul lah. Itu yang best ni rancangan. Mana ada rancangan orang order kopi. But guys, boleh tak siapa free guys, kawan-kawan? Saya tak sempat dah beli tadi, boleh tak? Almond hot latte. Dapat kecil pun jadilah. Belum sempat ni. Okay. Ada tak siapa yang boleh? Haji Wahid? Kopi Haji Wahid? Boleh hantarkan?
Tak order pun tak apa. Nanti saya transfer balik. Boleh tuan? Tolong guys, siapa yang korang free tu. Saya sebab dalam rancangan ni. Tak boleh nak keluar kalau saya biar dia terapung nanti. Okay. Hantar kat sini Okay, ni tuan. Okay. Apa perkara? Okay. Macam saya cakap tadi kan ada 3 stages kan. First kita buat. First quality tu baru kita dapat. Yang ketiga adalah get smart dia panggil. Get smart ni apa? Kita boleh tukarkan kita punya social media tu menjadi duit. So, Sekejap tuan. Kenapa Tuan Syed Imran punya Puan Eli punya komen tak keluar? Kat ruangan komen ni? Pasal rosak mungkin pagi-pagi ni keras. Okay, tapi saya rasa ni ada tak guys isu semasa lagi? Tuan ada tengok apa isu semasa? Saya sebenarnya kalau kat TikTok ni banyak. Tapi banyak benda-benda tak ada manfaat tapi kalau apa yang kita boleh tengok dekat TikTok, benda ni isu-isu viral ni disebabkan sekarang. Bayangkan dulu kalau benda viral sekejap lama-lama yang bertahan, orang ingat benda tu. And sekarang ni disebabkan lambakan konten, walaupun benda tu benda viral. Benda yang viral pun susah nak stay lama sekarang. Maksudnya memang keras, memang orang cakap buat konten ni keras lah. Even yang viral pun 2-3 minggu je viral, ada lain pula. Macam contoh sebelum ni dekat TikTok ada viral satu benda ni. Sekarang ni viral yang 7E, nanti yang lain 2-3 minggu ni nanti yang lain pula nanti. Lepas ni 99 Speed Mart pula Maksudnya sekarang even ni yang viral pun susah nak hidup sekarang. Keras Keras. In term of content creation Kejap, kenapa tak keluar komen dekat kat Facebook ni? Ada yang block Tuan Imran ke? Tuan Syed Imran? Puan Eli block dia. Tuan Syed Imran, cuba nak try kalau boleh keluar ke tak komen ni. Cuba Tuan Imran cuba send bintang. Tengok lepas tak? Okay, saya teruskan kita punya perbualan. Kalau kita call orang boleh ke? Saya ingat nak call Hafuzah lah. Guys, kalau saya call Hafuzah okey tak? Tengok apa nasib dia sekarang. Hafuzah ni yang tu cerebral palsy tu. Boleh yang yang tangan menggigil kan. Sekarang dia orang ada dekat Pantai Timur. Saya saja tadi bagi dia rasa hujan-hujan yang ke banjir nak kena lipat seluar. Dia rasa kerasnya, bagi dia saja saya nyak dia supaya dia give up. Saya tunggu juga dia bagi tahu dia nak give up. Tak give up juga, dagil betul budak tu. Terima kasih Tuan Syed Imran, bintang testing, nampak tak? Terima kasih Tuan Syed Imran kerana testing bintang. Bukan semua orang berani tuan testing bintang. Okay, call ni Hafuzah. Okay, Hafuzah ni dia OKU tau. Orang kelainan upaya, cerebral palsy. Lepas tu saya saja jelas. Itu hari saya dah bagi dia target 10,000 jual tepi jalan dengan harapan dia give up lah. Sebab saya tak naklah bagi dia harapan. Lepas tu saya bagi target 10,000, dia capai. Tak boleh jadi budak ni. Lepas tu saya cakap apa cara nak bagi dia give up. Lepas tu saya suruh dia pergi road trip. Pergi Pantai Timur. Sebab saya tahu time-time macam ni Pantai Timur tengah banjir, tengah hujan. So saya bagi task pergi Pantai Timur. So memang pergi Pantai Timur, itu hari kena ada yang positif COVID, kena kena kuarantin kat rumah, tak boleh keluar berniaga. Lepas tu saya bagi dia target supaya dia bagi dia lagi menggelupur. Dah lah hujan, banjir, lepas tu corona bana pula, bagi dia kelang kabut. Lepas tu setiap hari saya push dia. Sale berapa? Tak capai sale. Kau kata kau nak berniaga, kau tak boleh, kau balik kampung tau. Dia bagi dia menggelupur. Kejam ke guys macam tu? Kejam ke macam tu? Kau rasa macam mana guys? Ataupun saya nak kesian kat dia. Maksudnya saya tengok alamat kesiannya Hafuzah. Saya datang kat dia, saya beli kat dia. Saya beli kat dia. Sebab saya kesian ke macam mana? Ada orang nak kesian kat kita ke? Kat luar sana. Okey ke guys? Apa pandangan korang tentang cara saya
Tuan Imran, okey tuan, saya sembang dulu, nanti saya bancuhkan kopi. Okey tuan, saya Imran Tuan kenal Afuzah kan? Tuan tengok Afuzah ni macam mana tuan? Oh, bagi saya Afuzah ni, okey, yang tuan cakap tadi 10K kan. 10K. Lepas 10K, another 10K tuan. Oh, dia capai lagi? Capai lagi. Berturut-turut. So, even sekarang pun konsisten lagi. So, bagi saya Afuzah ni dia fighter lah. Memang result macam apa yang Shidi bagi tahu semalam. Memang result oriented. Memang apa yang dia nak is result. So result dia fokus pada dia, proses dia. Jumpa orang, reach more people. Even contoh kalau dia dah jumpa, dia dapat close pagi tu, dia balon lagi. And so memang in term of alamak, apa perkara. Tuan tekan tu sekejap. Ke kiri tu, yang software update pula dah. Atas. Tu. Siapa yang mungkin kita rasa boleh call dia, berbual? Tuan Syed Imran. Tapi Tuan Syed Imran ni letih lah. Siapa yang nak kami call, buat panggilan telefon, sila letakkan nombor anda di ruangan komen jika tak kisah. Tapi hati-hati, bila letak nombor kat ruangan komen ni, akan ada macam-macam nanti. WhatsApp nanti. Macam mana saya nak buat yang untuk macam orang boleh call. Betul angkat. Hello, siapa di sana? Hello, saya Lan daripada Keluang. Ya Lan. Kena bagi number. Lan nak apa ni? Nak lagu apa Lan? Tuan Syed Imran asyik coaching aja tuan. Bila pula coaching banyak lebih pada jumpa team Tuan mungkin ada apa benda-benda yang terbaru ke tuan? Mungkin benda-benda terbaru baru kaji, lepas tu dapat, mungkin tuan dapat apa ni, baru kaji. Bagi saya dia ni pengkaji kan? Dia ni memang pengkaji. Okay, saya nak cerita pasal satu term lah. Term ni nama dia hedonic adaptation. Dia punya term dia. So pernah tak kita, contohnya kita buat suatu benda kan, kita buat satu benda, kita buat sale apa semua, kita target, aku nak beli benda ni. Kita rasa excited beli. And then bila kita dah, contoh let's say iPhone, okay, latest iPhone lah. Okay, aku nak buat sales ni, reward aku nak buat beli iPhone ni. Seronok, masa kejar tu seronok. Tapi bila kita dah beli kan, seminggu ataupun 2 minggu, sebulan lah, lepas tu orang tanya, macam mana pakai iPhone ni, okey tak? Dia akan cakap macam ni, boleh lah. Kenapa dia cakap boleh lah macam tu? Dia tak excited macam sebelum tu. Disebabkan dia punya hedonic adaptation. So benda baru, kita akan suka benda tu. Tapi dia punya happiness curve tu, dia akan slowly akan turun. Maksudnya over time, masa ke masa, barang tu dah adapt, kita dah mengalami experience pakai benda tu. Lama-lama kita rasa macam biasa lah. So ni lah dia punya trap. Kadang-kadang orang tu dia nak terlalu reward apa semua. Kadang-kadang benda tu, kalau yang tak overspend tak apa, tapi yang overspend sebab apa? Sebab kita tahu lepas kita memiliki benda tu, dia akan ada, dia punya happiness dia akan drop. Over time akan drop. Ni yang dipanggil termnya hedonic adaptation. Jenuh juga dia orang sama nak buat. Saya simple je, bagi saya benda tu kan, menurut seorang pemutiara kata namanya Bahrom, dia kata sesuatu perkara itu akan hilang nikmatnya bila kita dapat. Apa tu orang putih ni apa kepening hydraulic system apa benda. Okey, jadi apa nama dia tadi? Hedonic adaptation. Okey, jadi macam mana nak, sebagai penawar dia macam mana supaya kita sentiasa rasa excited dengan benda tu? Bagi saya, kadang-kadang benda tu external. Reward ni benda yang external lah. Tapi still akan create satu hormon yang boleh buat kita happy. Hormon tu boleh buat kita happy, hasil daripada kita dapat semua benda tu. Tapi benda tu tak berkekalan. So maksudnya kalau orang ni depends on external, dia always need new things lah. Maksudnya dia perlu semua benda baru. Benda tu dah curve dah tu, dah tak happy, aku beli benda baru. Sebab tu mungkin benda ni
create the habit shopping tu. Di shopping minggu ni habis ada dia dah pakai apa semua, dia nak shopping lagi. So maksudnya sebelum maksud apa lagi? Letih lah. Dia ni lebih pada banyak maksud. Maksudnya maksud kepala banan. Maksud apa lagi? Kopi pun tak dapat lagi ni. Lebih pada maksud. Maksudnya macam mana? Apa ni? Benda ni maksudnya sebelum dia ada reward tu kan, dia kena dah happy rasa tu. Maksudnya sebelum dia reward dia jangan letak dia punya konsep kalau aku beli benda ni baru aku happy. Yang tu dia bahaya. Yang tu yang kebiasaan yang berlaku. Stress pergi vacation, balik vacation stress balik. Macam tu lah. Itu kebiasaan normal yang berlaku tapi tak berlaku kat semua orang. Allah. Terima kasih guys kawan-kawan yang bagi gift dekat TikTok. Okay, so maksudnya dia sebenarnya kena develop rasa happy tu daripada dalam. Betul tuan. Okay, saya ada satu teori lah macam ni. Ada ramai orang di dalam masyarakat kita ni ada terlalu banyak masalah keuangan kan. Saya dapat simpulkan satu benda based on saya tengok dalam kehidupan seharian, dalam media sosial. Sebenarnya tuan, ramai orang stres on the financial kerana apa tahu? Dia cuba beli sesuatu to impress others dalam society kita. Contoh, kalau dia balik kampung ketika hari raya, dia tengok anak mak lang pakai kereta sekian-sekian. Dan tahun depan, dia nak beli kereta lebih handal daripada anak mak lang kerana dia nak tunjuk kepada anak mak lang tu bahawa dia lebih better. Ataupun dia pun boleh buat. Akhirnya, lepas dia buktikan kepada anak mak lang pada hari raya pertama, lepas 30 Syawal, anak mak lang tak peduli pun. Akhirnya dia yang pening. Nak hadap bayar bulan-bulan. Betul tak guys? Sama macam dalam masyarakat kita ni, ramai terbeli property disebabkan nak buktikan kepada mak bapak, nak buktikan kepada jiran, nak buktikan kepada pasangan bahawa kita boleh beli. Tapi at the end of the day, kita melalui malapetaka kerana tercaples, termenyesal. Sebenarnya on the financial side ni, bagi saya lah, dia memang 10% sahaja technical. Macam mana nak susun, macam mana nak urus. Manakala 90% lagi adalah emosi. Kemampuan mengurus emosi. Allahu Akbar. Macam tuan cerita kan, dia ada cerita kat kampung dia. Boleh cerita sikit tuan? Pasal ada orang yang beli rumah tu. Okay. Boleh cerita kat sini? Boleh. In term of property kan, dia ada satu penyakit dekat dalam masyarakat kita rupanya ada guys, orang yang perangai macam tu. Okay, first kita... Terima kasih guys kawan-kawan yang bagi gift kat TikTok. Saya tak nampak nama lah, sorry guys. Koyum ke apa nama, sebab jauh. Thank you guys. Okay, kalau kita cerita pasal okay, macam yang Robert Ajmain dah ada cerita lah. Middle class dia beli aset, dia beli liability yang diingatkan liability tu adalah aset. Benda tu berlaku pada kadang-kadang property lah. Okay, dia beli property sampai 2-3 kan. Tapi bila tanya ada buat sesuatu benda tak dengan property tu, cakap tak ada pun. Sebab apa tak ada? Tak ada buat sewa semua, tak ada? Tak ada buat. Habis dia buat apa? Dia just simpan je lah. Sebab? Dia cakap nanti kalau orang yang guna rumah tu, nanti rumah tu rosak nanti. Allahu Akbar. Macam ni punya kepala pun ada Tapi suka hatilah tu duit dia. Cuma kepada kawan-kawan, adik-adik yang baru nak start develop property apa semua tu, kita kena ingat bahawa apa-apa yang kita beli ni, dia ada dua kategori. Satu asset, satu liability. Satu yang buat duit kita masuk poket, satu lagi yang buat duit kita keluar daripada poket. So, dalam kita punya financial ni, kena banyak asset daripada liability. Kalau asset lebih banyak daripada liability, jadi sama dengan positive cash flow. Okay, maksudnya boleh je beli liability. Bukan cakap tak boleh, bukan cakap dosa. Boleh, selagi mana kita punya aliran tunai masih positive cash flow. Macam itulah. Allahu Akbar. Empas dekat handphone ni kan.
Betul tak guys? Korang pernah jumpa tak orang yang macam ni kan, macam-macam lah saya tengok apa ni. Cuma yang mana yang dah tersilap, termenyesal tu tak apalah, benda dah jadi, nak tak nak hadap lah. Betul. Welcome to the real world. Hadap lah. Cuma kepada yang belum, jangan rasa malu kalau kita tak ada apa-apa lagi. Jangan rasa malu kalau kita tak ada property. Jangan rasa malu kalau kita tak ada rumah. Jangan rasa malu. Okey? Sebab kita yang tahu kita punya tahap keuangan kita. Okey, dia macam ni. Contoh, katakanlah mak bapak kita push kita suruh beli rumah, betul? Kan? So, bila kita balik kampung, mak bapak kata belilah rumah. Kita cakap lah, okey, InsyaAllah doakan. Lepas tu kita balik rumah kita, balik KL, betul? Lepas tu kita balik kampung balik, mak kata beli rumah. Kata, okey mak, InsyaAllah doakan. Lepas tu balik. Kalau mak kita suruh, tapi kita tak beli, lalang mak kita nak buat apa? Takkan mak kita nak penampar muka kita sebab tak beli rumah, betul tak? Sebab akhirnya kita yang in control sebenarnya. Kita yang tentukan kita punya tahap keuangan kita sampai tahap mana. Kan? So apa pandangan korang guys tentang isu ni, perkara ni? Sebab lagi satu, kadang-kadang bila kita nak beli rumah ni, memang betul yang salesman tu akan close kita. Memang betul, sebab saya pun salesman. Kalau saya pun, saya memang close punya, kan? Ejen-ejen hartanah, kalau saya pun memang itu kerja saya. Saya mesti close orang. Tak boleh salahkan salesman tu. Dia pun nak hidup dia pun keras. Betul tak? Cuma kita lah on the side kita mesti kena buat decision tu based on macam saya cakap tadi, dia liability ke atau asset. Biarlah orang nampak kita ni tak ada aset, tak ada rumah, tak ada apa, tetapi kita punya cash flow positif. Macam saya tuan. Okay guys, macam saya tak ada kereta-kereta mewah. Saya tak ada hartanah yang yang tinggi di atas Bukit Cendawan. Saya tak ada benda-benda yang tak ada guys. Saya tak ada benda, tak ada apa nak tunjuk. Sebab tu kadang-kadang orang cakap, bang tunjuk ni sikit. Tak ada apa nak tunjuk. Kan? Tak ada apa nak tunjuk. Ini je lah ada. Modal saya, kepala botak, mic, cakap-cakap. Itu je lah. Tak ada modal, tak banyak. Okay? Cuma saya tak ada hartanah, harta-harta tu semua saya tak ada. Cuma saya ada 200 orang ahli pasukan, yang mana seorang jualan dia wajib RM1,000 sehari. Itu je. Saya tak ada apa guys. Macam-macam kawan-kawan yang lain yang saya ada tu je, 200 orang team sales, saya sales RM1,000. Itu je yang saya ada. Saya tak ada macam kawan-kawan yang lain, dah rumah ada ni, ada hebat, semua hebat. Jadi saya tak ada apa nak tunjuk. Jadi bukan saya tak nak tunjuk, tak ada apa nak tunjuk. Okay? Saya tunjuk budak-budak saya lah. Contoh ni, tunjuk dia, tunjuk itu je lah boleh tunjuk. Saya tak ada tu, saya ada orang je. Okay, bila cerita pasal emosi, membeli dengan emosi ni kan. Okay, sebenarnya kalau kita tengok kita punya otak ni, dia ada dua. Satu lagi emosi, satu lagi rational. So dia ada dua jenis orang. Satu lagi dia maksudnya bila sesuatu benda berlaku, dia akan pergi ke emosi, dia akan pergi ke rational. Okay, satu jalan tu dia terus daripada suatu problem, dia terus action ni by emotion. Tapi dia ada satu lagi, dia punya action lalu ikut rational, lalu ikut emotion. So kebiasaannya yang bahayanya dia terus bypass lah. Dia tak ada rational side, dia terus pergi ke emotion punya side. Maksudnya dia beli satu benda tu based on dia punya emotion. Dia tak fikir, aku sebenarnya perlu tak benda ni. Ada kurang benda ni kat rumah aku. Sebab tu dalam pemasaran, the powerful method adalah emotion. Sebab manusia memang beli ikut emosinya. Betul tak? Jadi sebab tu dalam pemasaran, dalam copywriting semua, kita menggalakkan emosi kan. Maksudnya kita punya headline tu benda-benda yang merenggut jiwa, benda-benda yang memberi satu impak emosi kepada dia. Selalu orang memang beli sebab emosi. Jadi kalau salesman semua memang dia kena guna emosi lah untuk dia jual barang. Memang macam tu behavior manusia kan. Okay guys,
So korang apa lauk pagi ni, sarapan? Tak, saya punya kopi ni tak ada seorang pun yang hantar. Letih betul lah. Puan Dila, beli kereta boleh, make sure kereta tu boleh bawa masuk duit. Betul-betul. Tapi okey je kalau beli kereta tak bawa masuk duit pun okey. Cuma rules dia ialah mesti cash flow positif. Maksudnya dia, liability dia hard ini, kemudian asset dia macam ni. Okey je. Bukan kita cakap. Sebab kadang-kadang ada orang yang dia baru baca buku Robert Ajmain. Dia baru faham tentang asset dengan liability. Lepas tu dia marah semua orang. Jangan beli ini liability. Jangan beli ini liability. Jangan beli ini kepala bana. Ada satu lagi benda, iaitu sebenarnya at the end of the day, dia punya matlamat dia adalah positive cash flow. Kan? Selagi mana orang tu dia rasa dia nak beli liability tapi dia masih positive cash flow, okey lah. Kita tak ada cakap tak boleh benda liability. Sama macam isu rumah ni. Betul tak? Ada orang dia marah, buat apa beli rumah untuk duduk? Itu kan liability. Tak boleh macam tu. Dia sebenarnya rules dia, setiap orang tu dia ada impian dia. Dia ada target dia tahu. Tapi as long dia tahu, okey, isu dia kita nak bagi tahu orang yang tak tahu bahawa dia beli rumah untuk dia duduk, itu termasuk dalam liability. Maksud dia duduk rumah tu, duit keluar setiap bulan. Supaya dia tahu je itu liability. Faham tak? Supaya dia tak salah faham bahawa itu adalah aset. Macam tu je. Tapi kalau dia nak beli, beli je lah. Tak salah pun. As long dia tahu dia ada benda-benda lain yang jadi aset untuk dia, yang bawa duit masuk. Macam tu lah. Betul lah guys? Apa pandangan korang? Saya punya ulasan ni dia lebih isbah sikit saya rasa. Sebab kat luar sana ada ramai orang yang dia baru baca buku Robert Ajmain, Baskin Robbins, dia dah start marah orang. Kita bila kita tahu satu benda, tujuan dia bukan untuk kita marah orang. Betul tak? Tujuan dia untuk kita educate. Tapi bila kita educate, orang tu tak nak dengar. Kita nak pening ke? Tak, pergi mampus sama dia. Sebab kita hanya penyampai, bukan penjaga. So, at the end of the day, itu duit dia, itu hidup dia. Yang pening siapa? Dia. Yang letih siapa? Dia. Yang down siapa? Dia. Kita tak down. Macam tu konsep dia. Cuma benda ni dulu-dulu di dalam masyarakat kita tak ada exposure tentang ni. Hanya orang kaya raya sahaja yang faham tentang permainan aliran tunai ni. Jadi bila kita ada peluang ataupun ada anak-anak muda di sekeliling kita, ada anak-anak kita didik dia orang, fahamkan dia orang tentang apakah itu aset, apakah itu liability. Aset, apa-apa yang bawa duit masuk dalam poket kita, tu aset. Manakala liability, apa-apa yang buat duit keluar daripada poket kita, itu liability. Jadi apa-apa decision dia nak buat, nak beli sesuatu, mesti based on perkara ni, aset atau liability. Dan hujung dia, matlamat adalah supaya positif cash flow, aliran tunai positif. Itu goalnya. Jadi kalau dia nak beli liability tetapi aliran tunai dia masih positif, biarlah dia, jangan marah dia. Faham? Konsep dia macam tu. Itu dia. Maksudnya orang yang bebas untuk membuat sebarang dia punya decision yang boleh buat dia happy lah. Yes, bebas, cuma kita bagi tahu sahaja. Kita takut ada orang tak tahu. Macam itulah. Sebab tuan tahu tak, kat luar sana, okay, Amirul, bila seseorang tu dah terperangkap dengan terbeli property atau loan yang melibatkan 1 million, okay, dia punya kesan sangat-sangat keras. Kan, contoh, dia punya income dah problem, so dia nak bayar monthly tak boleh, dia stuck. Okay, lepas tu bila dia nak sewakan property tu pula below market punya price. Maksudnya bank bayar 2,000, kat situ boleh sewa 1,000 je. So dia negatif 1,000. Betul? Tapi kalau dia nak jual pula, dia kena tambah duit beratus ribu. Nampak pening tak? Akhirnya dia tergapung. Ke kiri tergapung, ke kanan tergapung. Tak ke pening. Betul? Tapi kalau dah jadi macam tu, dia kena carilah solution. Cuma kita tak nak lebih ramai orang terperangkap dalam perkara ni. Sebab at the end of the day, kan, sama ada
Ini on emosi lah. Kadang-kadang kita nak beli rumah sebab kita rasa kita ada rumah, itu kita punya. Tapi cara untuk kita lalaikan minda kita supaya kita tunggu betul-betul kita punya aliran tunai padu, cara dia ialah, okey, apa beza rumah aku sewa dengan rumah aku beli? Bila aku buka je pintu, apa beza dia? Sama. Dia dua-dua pakai pintu. Betul? So bila aku mandi dalam rumah sewa dengan aku mandi dalam rumah sendiri, apa beza air dia? Adakah air dia keluar air sirap? Tak, sama juga. Air air reverse osmosis. Jadi bila kita tengok benda-benda ni, maksudnya kalau aku sewa dengan owner, aku bayar owner tiap-tiap bulan. Kalau aku beli, aku kena bayar kat bank bulan-bulan. Cuma lepas 30 tahun itu aku punya. Cuma nak adapt 30 tahun ni aku larat tak? Kan? Tapi kalau aku sewa, kalau in case anything happen aku punya cash flow, aku tak mampu dah sewa 2,000, aku anytime boleh downgrade pergi sewa 1,000 ataupun sewa 1,500. Tapi kalau aku terbeli, aku dah positive income aku problem, aku tak boleh buat apa-apa. Pening. Kalau refinance lagi banyak sehinggalah tiupan sangkakala. Macam itulah. Saya tengok ada satu perkongsian daripada speaker Hartanah yang dia ada cerita pasal dia punya apa ni, rumah sekarang tu pun still sewa sebab dia cakap dia belum jumpa dia punya rumah impian dia. Dan satu lagi, kalau dia beli rumah dengan nilai yang sama, rumah yang disewa tu, kalau dia beli dia kena bayar double. Maksudnya dengan sewa dia dapat save separuh daripada cash flow dia. So tu dia punya opinion lah. Macam itulah konsep dia. Guys, jangan tersilap benda-benda macam ni. Okay guys, relax, sabar. Lepas tu kena banyak tahan lah sebenarnya. Memang saya tengok kebanyakan orang yang berjaya dalam financial, dia ada satu persamaan ni tuan, iaitu dia sabar. Betul. Dia sabar. Dia tidak membuat keputusan base orang lain punya opinion. Dia buat keputusan, decision based on dia punya cash flow. Inilah sebenarnya saya tengok orang-orang yang berjaya dalam financial. Manakala orang kebanyakan yang tercapai dalam financial, majority terutamanya zaman media sosial ni adalah kerana cuba impress others. Cuba cuba nak tunjuk kepada orang lain yang dia ada juga. Dan lagi satu guys, satu benda lagi. Saya nak bagi tahu satu benda. Sebenarnya kaya ni bukan satu benda yang untuk kita tunjuk kat orang atau membuktikan kepada orang bahawa kita kaya. Bukan. Kaya yang sebenar adalah apa yang kita rasa, yang kita lalui, yang kita feel benda tu dalam kehidupan kita. Itulah kekayaan yang sebenar. Bukan kita nak tunjuk dekat orang bahawa kita kaya. Kaya ni kita rasa. Kita punya lifestyle kita je tahu. Kita nikmati life kita. Itu sebenarnya. Bukan untuk kita tunjuk dekat orang bahawa aku kaya. Bukan. Betul tak? Ramai orang dia, itu yang akhirnya jadi stres. Jadi stres sebab dia cuba nak buktikan dekat orang bahawa dia pakai kereta ni, dia pakai baju ni, dia boleh pergi sini, rumah dia macam ni. Tetapi sebenarnya real wealth, kekayaan sebenar adalah kita duduk dalam rumah tu, menikmati suasana rumah tu tanpa sesiapa tahu. Itulah kaya. Kita nikmati, kita feel benda tu. Macam itulah bagi saya lah. Okay. So tuan ada cerita pasal sabar dia kan. So sabar ni dia punya terbalik dia tak sabar, nak cepat lah. So nak cepat. Ada ramai gak yang bila dia nak cepat ni, dia cari benda, tips-tips yang nak cepat. Sebab kalau headline, kalau kita perasan dekat headline dekat YouTube apa semua, title mesti cakap cara mudah untuk. Maksudnya ramai, sebenarnya kita dah tahu kan, benda everything dalam dunia ni perlukan proses. Even orang pregnant pun nak keluarkan anak 9 bulan perlu. Tak boleh cepat. Tak boleh cepat. So
even cari tips macam mana pun, dia still kena tunggu di proses tu. Yang masalahnya ramai yang dia cari tips yang untuk benda tu jadi cepat. Benda tu kadang-kadang boleh create procrastination. Dia nak buat sesuatu tapi disebab otak dia nak cepat, result tu tak dapat dengan cepat. Dia keeps on cari tips, keeps cari, try, tapi dia try sekali je tips tu. Dia try sekali tak ada. Lepas tu dia stress. Lepas tu start dia bercambah dia punya otak dia, keluar benda ni. Last dia akan rasa burn. Tu rasa nak give up. Betul. So lebih kurang macam tu lah. Seperti Puan Diana kata, perlu ada emergency saving setahun yang cover komitmen. Anything happen, hilang kerja boleh bayar komitmen. Betul Puan. Dan guys, sebelum tu sambil-sambil live ni, saya nak maklumkan bahawa top weekly star senders guys. Okay, top weekly star senders untuk kita minggu ni, kita berikan tepukan yang gemuruh kepada Tuan Syed Imran dengan mengantar 10,000 bintang guys. Okay, kita make some noise untuk Tuan Syed Imran. Seterusnya yang kedua, Tuan Ahmad Al-Walid diikuti oleh Tuan Ahmad Al-Walid 600 bintang. Yang seterusnya Zafran 500 bintang guys untuk minggu ni. Tahniah kepada 3 orang top 3 yang akan berpeluang untuk diikat di atas kuda dan dilepaskan tanpa panduan. Itu antara bonus dia lah. Kita akan bawa naik kuda dan kita akan ikat di atas kuda tu dan kita akan lepaskan dia di kawasan di dalam hutan lah. Supaya dia kenal arti hidup yang sebenar. Guys, cuma saya masih menantikan kopi. Guys, korang macam mana? Masih isbah berbual Lepak loh. Kita pukul apa dah sekarang? Lepak loh, bual lagi. Jom guys, berbual lagi, cakap lagi. Tuan ada nak cakap lagi? Apa lagi? Semalam kita tengok live Tuan Shidi kan. Dia ada cerita pasal dia ambil degree, lepas tu nak jadi usahawan kan. Untuk adik-adik yang dia nak jadi sesuatu, right? Yang kalau benda tu melibatkan benda kreatif, kita dah kena expect yang benda kreatif ni kita perlu pergi ke mau cakap bisnes lah. Tapi ada je orang yang pergi kreatif ni nak kerja dengan orang. Contoh dia jadi graphic designer, dia nak kerja dengan orang. Tapi yang benda-benda yang berkaitan dengan kreatif, pakai otak ni, kita perlu classify dulu. Aku nak kerja dengan orang ke aku nak buat benda ni sendiri. So kalau nak buat benda ni sendiri, better untuk pergi ke platform yang lebih sesuai lah. Sebab kalau kita belajar perlukan 4 tahun lebih juga. So tapi saya tak cakap benda tu salah. Okey je untuk ambil itu sebagai nak ambil ilmu. Tapi expectation dia, macam kita tengok pengajaran daripada Tuan Shidi semalam, dia sebenarnya memang nak jadi usahawan. So tapi dia punya bila dia lalu-laluan universiti itu sebenarnya adalah untuk hasilkan pekerja. So kalau dia nak jadi orang yang duduk dalam bisnes tapi as a pekerja yang running company tu, okey lah. Tu dia punya expectation. Tapi kalau dia nak berdikari, nak buat benda tu sendiri, better untuk dia cari platform yang lebih sesuai lah. Macam tu. Sebab 4 tahun tu, 4 tahun tu banyak benda yang boleh diimprove. Okay. Terima kasih Tuan Amirul atas perkongsian, atas kata-kata, mutiara kata, atas kajian-kajian saintifik. Dan sebenarnya Tuan, kita belum masih sampai kopi. Guys, sekejap saya order kopi sekejap. Allahu Akbar.